Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ini satu pendedahan yang mengejutkan. Bila kita dengar sana sini ada perhimpunan. Sebelum ini kita sudah pernah dengar ada perhimpunan yang dilakukan. Kita sudah dengar ada demo yang dilakukan. Berkaitan dengan satu perhimpunan Solidarity Najib juga menggemparkan media Malaysia. Dan terkini pula berkaitan dengan perhimpunan anti rasuah yang diadakan di Dataran Merdeka. Saya melihat dalam artikel melalui Malaysia Kini bertarikh 26 Januari, 200 peserta demo berarak ke Dataran Merdeka tanpa halangan polis. Pertanyaannya, di dalam gambar ini terdapat logo ataupun banner yang dibuat House Arrest Dr. Najib dan Bapa Pembebasan Perasuah dengan gambar ataupun kartun Anwar Ibrahim. Adakah perhimpunan ini untuk menggesa Anwar letak jawatan ataupun perhimpunan ini diadakan untuk memprotes kerajaan hari ini? Sebenarnya Anwar Ibrahim dah umum berkaitan dengan ini dan cukup jelas penjelasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Anwar, nak berhimpun, berhimpunlah. Tapi kena ada fakta yang tepat untuk mengeluarkan apa-apa kenyataanlah berkaitan dengan perhimpunan tersebut. Jangan main tembak sahaja tanpa ada fakta. Sepanjang berarak, peserta perhimpunan menyanyikan lagu sambil memukul gendang serta memegang poster. Mereka juga didengar melaungkan slogan hidup-hidup anak muda dan kita turun, kita lawan. Aksi itu bagaimanapun hanya diperhatikan oleh pihak berkuasa tanpa sebarang halangan. Terdahulu di BKL menutup perkarangan masuk ke Sogo dengan memasang pita merah putih serta notis yang melarang orang ramai berkumpul dan menjalankan aktiviti di kawasan itu. Dataran Merdeka turut ditutup kepada kenderaan dengan penghalang dipasang di jalan masuk. Jadi di dalam perhimpunan ini juga kelihatan hadir pada perhimpunan ialah pengarah eksekutif Suaram Sevan Dorai Sami, timbalan pengurus CPSM S. Arut Chelvan, aktivis Fahmi Reza, bekas ketua Pesuruhjaya SPRM Latif Fakoya, dan peguam dari Lawyers for Liberty Zaid Malik. Persoalannya, adakah perhimpunan ini untuk menggesa Anwar menangkap perasuah ataupun perhimpunan ini untuk menjatuhkan kerajaan? Itu menjadi persoalannya. Tapi yang pasti Anwar Ibrahim tetap berdiri sebagai PM dan tetap akan melakukan tugas beliau sebagai PM. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Satu kejutan di dalam kabinet Anwar Ibrahim. Satu kejutan di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan dan juga di dalam komponen Pakatan Harapan. Saya telah melihat satu pengakuan daripada salah satu bos besar di dalam PH, yaitu Presiden Amanah sendiri, merangkap menteri di dalam kabinet Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, letak jawatan kalau PM suruh kata Mat Sabu. Kenapa tiba-tiba Mat Sabu mengeluarkan kenyataan sedemikian? Adakah Mat Sabu akan dipecat? Adakah Mat Sabu digesa letak jawatan? Ataupun mungkin adakah menteri selain Mat Sabu di dalam kabinet hari ini yang dipecat oleh Anwar kerana terlibat dengan salah laku ataupun tidak melakukan kerja dengan baik? Satu artikel daripada Sinar Harian, itu akan dibuat kalau PM suruh letak jawatan. Demikian tegas Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu ketika ditanya mengenai gesaan bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Hanifah Midin untuk meletak jawatan dalam kabinet sekiranya kerajaan menghalang perhimpunan anti rasuah pada Sabtu. Muhammad yang juga Presiden Parti Amanah berkata, Hanifah berhak untuk menyatakan pandangan dalam negara yang mengamalkan demokrasi seperti Malaysia. Hanifah bebas memberi pandangan dan hak itu dalam dunia demokrasi.
Sebelum ini media melaporkan Hanifah meminta MP Kota Raja itu melepaskan jawatan sekiranya kerajaan menghalang Himpunan Rakyat Benci Rasuah Anjuran Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil di Kuala Lumpur. Bekas MP Sepang itu berkata, beliau telah menghabiskan sebahagian besar hidupnya sebagai peguam mewakili Muhammad yang pernah terlibat dalam siri-siri Perhimpunan Aman sebelum ini. Sementara itu, Muhammad menjelaskan, amanah tidak menghalang mana-mana ahli parti tersebut untuk menyertai perhimpunan berkenaan. Sesiapa saja yang mahu terlibat dalam perhimpunan, tidak ada masalah. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara yang saya amat hormati, kita telah diberikan kejutan berkaitan dengan saman fitnah antara kepimpinan kerajaan dan juga kepimpinan pembangkang. Dan kita juga pernah mendengar tuntutan sehingga ratusan ribu, sehingga juta-juta ringgit. Sebelum ini kita mendengar berkaitan dengan kes Siti Mastura dan juga pengurus CPN sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Berkaitan dengan pengurus CPN, terdapat kes ataupun terdapat sesuatu di antara beliau dan Lim Guan Eng. Dan pada akhirnya berkaitan dengan saman fitnah itu, Muhyiddin deposit RM 1,35 juta untuk Guan Eng. Manakala berita yang seterusnya pula yang juga melibatkan kepimpinan daripada pembangkang, yaitu daripada Parti PAS, Siti Mastura lunas bayaran RM 830.000. Nah, antara persoalan dan pertanyaan adalah dari mana duit ini? Nah, adakah oleh kerana Tun Mahathir bersama-sama dengan kepimpinan PN hari ini, adakah sebenarnya duit ini daripada duit ATOK ataupun daripada duit Tun Mahathir sendiri? Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, dengan jumlah yang sedemikian rupa, dengan jumlah yang begitu banyak sekali, kalau orang kampung dengar RM 1 juta, orang kampung dengar 830.000, itu satu jumlah yang teramat banyak. Dari mana duit ini? Kita pun tidak tahu. Jadi persoalannya, adakah setelah membayar, adakah setelah Siti Mastura melunaskan bayaran, dan setelah Muhyiddin Yassin telah mendepositkan 1,35 juta untuk Guan Eng, ada yang kata perkara ini telah memberikan kekayaan kepada kepimpinan DAP kerana hal di antara Siti Mastura ini juga melibatkan daripada kepimpinan DAP, yaitu yang merangkumi ganti rugi kos guaman faedah kepada veteran pemimpin DAP Tan Sri Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, dan Teresa Kok susulan kalau saman fitnah seperti diputuskan mahkamah pada 4 Desember lalu. Manakala Muhyiddin Yassin pula yang telah mendeposit RM 1,35 juta untuk Guan Eng, membuat deposit sebagai ganti rugi fitnah yang ditetapkan ke atasnya ekoran saman dikemukakan Lim Guan Eng, sementara menunggu rayuan kes tersebut. Nah, adakah dengan bayaran yang sedemikian banyak ini akan membuatkan PAS ataupun Bersatu ataupun PN muflis? Nah, itu menjadi persoalannya. Jadi persoalannya yang seterusnya, dari mana duit ini? Adakah Tun Mahathir yang bantu mereka? Ataupun duit ini sebenarnya daripada entahlah sumber mana pun kita tak tahu. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, apa komen Anda?